Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila saya buat pendedahan, ramai orang UMNO atau orang pakatan kata lebong, pelawak, bohong, tipu, fitnah dan seterusnya. Saya jawab, walaupun 10 tahun ataupun 20 tahun ataupun 30 tahun, akhirnya apa yang saya cakap terbukti benar dan betul. Hari ini, apa yang saya cakap 30 tahun dulu tentang peristiwa yang berlaku 35 tahun dulu terbukti betul. Hari ini, pengarah komunikasi UMNO sendiri, Lokman Adam, telah mengumumkan sesuatu peristiwa yang saya cerita 30 tahun lebih dulu. Dan Lokman Adam tak pernah bohong ataupun tipu ataupun fitnah. Mengikut orang UMNO, Lokman ni bercakap betul dan benar. Dan apa Lokman cakap hari ini, perkara yang saya cerita 35 tahun dulu barulah didedah oleh pengarah komunikasi UMNO. 35 years lambat, tapi akhirnya dia confirm apa yang saya cakap. SPRM atau MACC sedang menyiasat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Daim Zainuddin dan ramai proksi-proksi ataupun trustee kepada mereka kedua, orang macam Halim Saad dan beberapa lagi tokoh-tokoh milioner dan bilioner yang menjadi frontman ataupun proksi, trustee, nomini Mahathir dan Daim. Saya telah bercerita selama 30 tahun. 30 tahun lebih saya telah bercerita. Dan ceritanya seperti berikut. Apabila UMNO diharam pada tahun 1988, semua harta UMNO dibeku. Saya ingat lagi semasa tu saya bercakap dengan Datuk Bakar Daud. Dia UMNO Kuala Terengganu semasa itu. Arwah dah. Dan Bakar Daud bercerita dengan saya, masa tu Zubir Embong pun ada, ahli parlimen Kuala Terengganu. Mereka kata mereka menghadapi masalah kewangan. UMNO Kuala Terengganu menghadapi masalah kewangan oleh kerana Bank Bumiputera saman sebab mereka hutang atas bangunan baru. Mereka buat ibu pejabat UMNO di Gong Kapas, dan bangunan tu mereka hutang bank, dan bangunan tu nak dilelong oleh Bank Bumiputera kerana tak bayar hutang. Sebab semua akaun mereka, cash mereka dibeku. Saya pergi jumpa Anwar Ibrahim. Saya bercerita dengan Anwar Ibrahim. Dan saya beritahu kata ni UMNO Kuala Terengganu nak bankrupt. Anwar kata bukan saja UMNO Kuala Terengganu, UMNO seluruh Malaysia nak bankrupt. Sebab harta mereka dibeku oleh ROS, pendaftar pertubuhan, kerana UMNO sudah diharam. Jadi perkara tu bertahun-tahun berlarutan, maknanya mereka kena selesai masalah pendaftaran UMNO supaya apabila UMNO baru boleh mendapat sekurang-kurang 70% ahli dari UMNO lama, maka harta UMNO lama boleh dipindah kepada UMNO baru. Itu yang Anwar pun ceritalah. Akhirnya apabila UMNO baru selesai pendaftaran, semua ahli UMNO lama sekurang-kurang 70% transfer kepada UMNO baru. Mahathir buat keputusan, harta UMNO tidak akan transfer kepada UMNO baru. Harta UMNO akan ditransfer kepada pemegang amanah. Pemegang amanah ialah 3 orang. Perdana Menteri, Bendahari Menteri Kewangan dan
Anwar Ibrahim. So Anwar, Daim dan Mahathir, 3 orang pemegang amanah, trustee UMNO, supaya harta UMNO lama dipegang oleh 3 orang individu, bukan UMNO lama. Mereka tak mau sekira UMNO baru. Mereka takut sekira UMNO baru juga diharam, maka sekali lagi harta tu akan dibeku. Maka biarlah apa berlaku pada UMNO pun, nak haram ke, nak tutup ke, nak mati ke, harta tu biar selamat dan dipegang oleh Daim, Mahathir dan Anwar. So, mereka pemegang amanah, trustee, tapi harta diletak di dalam nama proxy ataupun nomini. Dan proxy dan nomini ni orang macam Samsudin Abu Hassan, Halim Saad, Vincent Tan, Francis Yeo, Ananda Krishnan, ramai lagi. Orang Melayu, orang Cina dan orang India. Diestimate dalam 2-30 kesemuanya. Bukan Halim Saad seorang, walaupun Halim Saad saja yang dikata dipanggil oleh SPRM hari ini, tapi ramai lagi. Mungkin ada orang ingat ni Samsudin Abu Hassan yang kahwin ini South African beauty queen, ratu cantik South Africa tu. Itu Samsudin Abu Hassan. And then of course Halim Saad. Dan banyaklah saya tak mau sebutlah semua nama sebab ramai orang tu pun kawan saya. Dan bila saya sebut nama dia orang tu, dia orang kata, apalah Pat, kau ni duduk sebut nama aku. So many of them are my friend. Budak MCKK pun ada, budak VI pun ada. Tapi orang generasi saya lah, umur 60-70 tahun lah. Kalau saya sebut 2-30 orang millionaire itu yang menjadi proxy ataupun trustee ataupun nomini kepada UMNO, ataupun nomini proxy kepada Daim dan Mahathir, dan Anwar. Anwar pun ramai proxy dia, trustee dia. 3 orang tu actually, Mahathir, Daim, Anwar. So estimated semasa tu, ni ada buku actually tulis, ada 4-5 buku lah kalau you orang usaha, you boleh cari kat internet tu, 4 or 5 books which were written, ditulis oleh pakar-pakar yang telah mendedahkan UMNO dan bisnes-bisnes yang melibatkan UMNO atau bisnes-bisnes hak milik UMNO. 100 bilion boleh dikatakan harta negara, harta rakyat dipegang oleh proxy dan nomini tersebut. Dan proxy dan nomini yang mewakili trustee UMNO iaitu 3 orang tadi ni, semasa tu 100 bilion, hari ni estimated, because ini kita cerita 30-35 tahun dulu tau. Hari ni estimated dalam 200 hingga 250 bilion. Jauh tinggi pada 1 MDB. Mereka kata ni Najib ni sakau ke, penyamun ke, lanon ke, perompak ke. Kalau nak ambil kira, hari ni nilaian atau value 1 MDB ni yang disakau oleh trustee dan proxy UMNO, Daim, Mahathir dan juga Anwar, jangan lupa, he was one of the 3 yang di dalam circle Mahathir dan Daim ni yang pegang harta UMNO. Estimated today 200-250 billion. Compare dengan yang Najib kena jail untuk berapa juta saja. We talking about 42 million. Setakat ni lah. Mungkin ada lagi case. But the cases yang Najib ni, kononnya Najib sapu ni, duit UMNO, sepatutnya Najib pun duit UMNO juga. So yang Najib kononnya sapu tu, nothing compared to 200-250 billion yang mereka 3 orang ni sapu. And don't forget,
Anwar seorang dari 3 tu. Jangan Anwar ni konon Anwar pergi sini pergi situ duk ceramah raya ni duk cakap pasal rasuah, sakau. Kita kena mana hukum orang yang mencuri duit rakyat. Anwar seorang dari 3, the 3. Mahathir Daim Anwar. Dia buat konon macam dia ni innocent macam orang lain yang buat kerja, bukan dia. Anyway, yang penting ni, yang saya nak cakap, benda ni 30 tahun lebih sudah saya dedah. Dan saya dedah bahawasanya hari ni UMNO bankrupt. UMNO tak ada duit. Yang pegang duit UMNO ni bukan UMNO. Harta UMNO bukan dalam nama UMNO. Baik Renung ke, Plus ke, United Engineers ke, NST tu. TV3 tu, semua tu bukan nama UMNO. Ada satu lagi harta, UMNO punya harta ni, tapi bukan dia joint venture UMNO dengan Vincent Tan. Sports Toto tu actually UMNO punya, tapi tak bolehlah letak nama UMNO atau nama orang Melayu sebab Sports Toto ni judi. Jadi letak nama Vincent Tan. Vincent Tan tu proksi kepada UMNO, ataupun to be more accurate, proksi kepada Daim. Masa tu Anwar pun terlibat. Anwar tahu yang Sports Toto ni beri kepada Vincent Tan, tapi Vincent Tan tu frontman. Dia proksi kepada Daim dan UMNO. Tapi tak bolehlah sebut. The deal is whatever dia orang buat ni 50-50. 50% hak UMNO, 50% hak proksi. Proksi itu kalau Sports Toto Vincent Tan, kalau macam Redong tu Halim Saad. So it's all 50-50 dia orang punya deal, termasuk apa ni Ananda Krishnan lah, termasuk ni Francis Yeo dan ramai lagi. Tapi akhirnya apabila Mahathir sudah bukan lagi Perdana Menteri, Daim bukan lagi Menteri Kewangan, Anwar pun bukan lagi Menteri Kewangan, yang 100 bilion tu hilang, disappeared. Rupanya ini kes suruh kambing jaga sirih. Bila suruh kambing jaga sirih, kambing makan sirih. So all that money disappeared. Sekarang yang ada dalam tangan UMNO, ya, now kita ambil maknanya harta cash dalam bank, ataupun cash dalam laci ke, atau cash bawah katil, tak kisahlah. Cash and assets hak UMNO tak sampai 1 bilion. Not even 1 billion. Okay? Kita ambil semualah. Baik harta, baik cash, baik dalam bank ke bawah katil, tak kisah. Not even 1 billion. Where is the rest? Where is the 100 billion, 200 billion? Gone. Belanja untuk apa? Untuk pilihan raya? Tak. Pilihan raya dulu belanja duit 1MDB. Yalah, apa ni, Najib dihukum, apa tu, Najib dituduh mencuri duit 1MDB. Actually duit 1MDB tu diguna untuk UMNO, untuk pilihan raya. Kalau 1MDB tu sampai berbilion-bilion, 3-4 bilion lah kata, ataupun mungkin lebih pada 3-4 bilion, kita pun tak tahu cerita sebenar. Katalah 10 bilion. Kalau 10 bilion duit 1MDB dicuri untuk pilihan raya, untuk UMNO, mana yang 100-200 bilion dulu? Itu menjadi soalan. Jadi hari ini SPRM duduk siasat, Mahathir, Daim, dan dikata Halim Saad dan ramai lagi. Maybe 10-20 ke, tak tahulah. Harap-harap yang China India pun dipanggil. Jangan panggil yang Melayu saja. Dia ramai kat ni China India proxy ataupun trustee kepada UMNO, melibatkan berbilion-bilion. Jadi mereka dipanggil, disiasat. So soalan dia, where's the money? What happened to the money? 100 million, 200 million. Lesap. Sekarang SPRM duduk cari. So kalau kita kumpul dengan duit 1MDB tu, 1MDB tu sudah tak important lah. Cerita tu perkara kecil sudah banding dengan yang ini. And this one,
Saya sudah dedah 30 tahun dulu. Perkara yang berlaku tahun 80-an apabila mereka tubuhkan UMNO baru, keputusan ialah harta UMNO kena duduk di bawah tangan individu, bukan di dalam nama UMNO. Dan akhirnya semua yang kononnya 100-200 bilion yang individu-individu tersebut tu 2-30 orang yang menjadi proxy trustee kepada Anwar, Daim dan Mahathir, akhirnya semua hilang. Dan sampai hari ini tidak ada jawapan. What happened to the billions or hundreds of billions? Jadi Anwar ni sudah arah SPRM suruh siasat. Yang sebenar Anwar nak kenakan Daim dan juga Mahathir. Oleh kerana mengikut cerita, Mahathir dan Daim ni berusaha nak jatuhkan kerajaan Anwar. Yang duk kata ada beberapa ahli parlimen akan lompat tu, 120 ke 130 ahli parlimen tu kesemuanya yang akan buat undi tidak percaya terhadap Anwar dan nak jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim atau kerajaan Pakatan Harapan Barisan mengikut cerita Mahathir dan Daim di belakangnya. Mahathir dan Daim lah yang merancang kudeta. So Anwar nak kenakan Mahathir dan Daim sebelum mereka boleh buat kudeta terhadap kerajaan. Tetapi duka citanya, kalau sekiranya Anwar dan kawan-kawan dan proksi Anwar juga tidak dipanggil, maka ini selective prosecution. Bermaknanya dari 3 orang tadi, Daim, Mahathir dan Anwar, hanya 2 akan dihukum dan Anwar akan terlepas. So it's not really a real cleansing. It's hanya witch hunt untuk mengenakan orang yang merancang nak jatuhkan kerajaan. Itu saja pagi ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.